Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Haryanti Jematusen. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima menghadap Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam dan isteri-isteri Ketua Perwakilan yang baru dilantik. Semua agensi kerajaan dan swasta memerlukan penyelarasan bagi memastikan perancangan strategik masing-masing sejajar dan selaras dengan matlamat Wawasan Brunei 2035. Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dengan ini dimaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perintah bagi Yang Mulia Datin Paduka Deng Haja Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taim, Setiausaha Tetap Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri, dilantik menjadi Peguam Negara bagi menggantikan Datuk Seri Paduka Wang Haji Ahmad bin Pihin Orang Kailele Setia Bakti Diraja Datuk Laila Utama Haji Awang Isa. Tarikh pelantikan pegawai kanan berkenaan berkuat kuasa mulai hari Khamis 19 hari bulan Syaban 1445 bersamaan 29 hari bulan Februari 2024. Istiadan pembukaan rasmi mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara berlangsung dengan sangat signifikan dan bersejarah. Detik-detik bersejarah majlis tersebut dimuatkan dalam sorotan istiadat pembukaan rasmi mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-20. Kita berharap ahli-ahli yang berhormat akan sentiasa peka untuk mengikuti perkembangan yang berlaku, bukan sahaja di dalam negara, malah juga di peringkat serantau maupun antarabangsa. Secara khusus, kita juga mahu ahli-ahli yang berhormat yang dilantik akan sentiasa turun padang untuk bermuzakarah dengan pihak-pihak berkepentingan dari sektor kerajaan, swasta, persatuan-persatuan dan lebih-lebih lagi para penduduk yang diwakili masing-masing. Ahli-ahli yang berhormat yang dilantik juga disarankan untuk membuat inisiatif-inisiatif masing-masing ke arah membantu kerajaan beta dalam menjana peluang-peluang pekerjaan, mempertingkatkan sektor-sektor perekonomian dan pembangunan kapasiti sumber tenaga manusia, termasuk di kalangan
pengusaha-pengusaha tempatan dan golongan-golongan tertentu yang lain. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengeran Anak Haja Soleha binti almarhum Pengeran Pemanca Pengeran Anak Haji Muhammad Alam berkenan menerima mengadam Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam dan isteri-isteri Ketua Perwakilan yang baru dilantik. Majlis mengadap berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima mengadap Puanan Terutama Dayang Noni Zuraina binti Haji Ismi, Duta Besar Istimewa Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Turkiye. Dayang Hajah Sarimah binti Haji Abu Bakar, isteri Duta Besar Istimewa Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Arab Saudi, dan Datin Dayang Hajah Maimunah binti Haji Bakar, isteri Duta Besar Istimewa Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Indonesia. Usul menjunjung kasih kehadapan Majlis Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atas keberangkatan dan kurnia titah Baginda pada istiadat pembukaan rasmi menjadi tumpuan Dewan pada hari kedua mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara. Laporan lanjut sidang Majlis Mesyuarat Negara menyusul selepas ini. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara memasuki hari kedua hari ini dengan Dewan meluluskan usul menjunjung kasih setinggi-tingginya ke hadapan Majlis Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atas keberangkatan dan kurnia titah Baginda pada istiadat pembukaan rasmi mesyuarat. Dalam usul menjunjung kasih yang berhormat, Pilihan Orang Kaya Seri Lala Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara menyifatkan titah Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam amat bernas dan mengandungi banyak nasihat untuk diamat-amati dan dijunjung serta dijadikan panduan dan sandaran dalam melaksanakan tanggungjawab. Sesungguhnya Baginda menaruh harapan yang tinggi agar persidangan Majlis Mesyuarat Negara ini dapat kekal relevan untuk membincangkan perkara-perkara strategik yang bermanfaat bagi rakyat dan negara ini. Oleh itu, ahli-ahli yang berhormat sekalian adalah diharapkan untuk dapat berganding bahu dan menjadikan persidangan Majlis Mesyuarat Negara ini sebagai wadah untuk melahirkan buah fikiran yang membina dalam sama-sama membawa pembangunan dan kemajuan kepada negara.
Sementara itu, Yang Berhormat Pihin Orangkai Lala Setia Bakti Diraja Datu Lala Utama Haji Awang Isa bin Pihin Datu Perdana Menteri Datu Lala Utama Haji Awang Ibrahim, Penasihat Khas Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri ketika mengemukakan usul menjunjung kasih menjunjung titah baginda yang mencerminkan keprihatinan baginda terhadap kesejahteraan rakyat dan penduduk. Justru Yang Berhormat menyuruh semua pihak, khususnya warga perkhidmatan awam dan sektor swasta untuk sama-sama menghayati dan menjunjung tinggi titah baginda itu serta berusaha dengan gigih dan bekerjasama melalui pendekatan Whole of Government dan Whole of Nation dalam melaksanakan inisiatif-inisiatif yang mendukung kepimpinan dan hasrat baginda ke arah menjayakan wawasan Brunei 2035. Salah satu faktor penting dalam memastikan kejayaan wawasan tersebut ialah pensejajaran di mana semua agensi kerajaan maupun swasta dikehendaki untuk memastikan perancangan strategik masing-masing adalah sejajar dan selaras dengan matlamat wawasan berkenaan. Dalam masa yang sama, meningkatkan kolaborasi di antara pelbagai agensi dan pihak yang berkepentingan untuk mengenal pasti dan menangani common and cross-cutting issues dan challenges yang memberikan kesan kepada pelbagai pihak, khususnya masyarakat. Yang Berhormat Pihin Datu Lelau Raja Major Jeneral Bersara Dato' Peruka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dalam usul menjunjung kasih menyuruh ahli-ahli yang berhormat yang dilantik mengamalkan sifat keterbukaan dan syura, mengutarakan pandangan serta pendapat dalam isu yang berkepentingan negara. Namun apa yang utama ianya adalah berasaskan data-data dan maklumat yang betul dan relevan sebagai menekankan pendekatan evidence based dan juga solution based. Dengan cara ini juga akan mempermudahkan lagi pihak-pihak berkaitan dalam kerajaan untuk membuat penyesuaian terhadap sebarang dasar dan peraturan sedia ada yang berhubung kait dengan isu yang ditimbulkan. Termasuklah sebarang saranan ke arah memperkesankan perencanaan dan pelaksanaan bidang-bidang yang menjadi tumpuan sektor-sektor utama di negara ini. Ahli-ahli yang berhormat daripada kalangan orang-orang bergelar juga mengemukakan usul menjunjung kasih. Yang Berhormat Pihin Orangkai Lala Setia Datu Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim, Yang Berhormat Pihin Orangkai Johan Pahlawan Datu Seri Setia Awang Haji Adenan bin Begawan Pihin Siraja Khatib Datu Seri Setia Haji Muhammad Yusof, dan Yang Berhormat Pihin Orangkai Indra Pahlawan Datu Seri Setia Haji Awang Suyoy bin Haji Osman. Antara perkara yang disentuh, pembangunan mengutamakan kesejahteraan rakyat dan menangani cabaran ekonomi secara berkesan. Kita telah dapat melihat perubahan-perubahan yang positif ke arah memperkesankan proses dan menjadikan ekosistem di pro-bisnes. Ini antara lainnya akan memerlukan penggunaan teknologi terkini, best practices yang telah teruji, urus takbir yang kukuh. Peruntukan yang disediakan lebih menjurus dan mengutamakan yang mampu menjana pertumbuhan dan pembangunan sosio-ekonomi yang lebih mantap sekaligus menyumbang meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk negeri. Memastikan ekonomi blueprint mampu mendorong pertumbuhan dan menarik pelaburan asing dan menjana pekerjaan adalah antara cabaran yang dihadapi yang perlu ditangani segera dan secara berkesan. Ahli-ahli yang berhormat daripada orang yang telah mencapai kecemerlangan dalam usul menjunjung kasih pula antara lain menggariskan mengenai penyediaan startup capital, kepentingan memantau ekonomi digital dan penumpuan pelaksanaan projek. Jabatan yang sihat dan harmoni nanti akan dapat membuahkan satu hasil yang diharapkan dengan tindakan-tindakan yang akan dibuat dengan cepat dan tepat dengan dasar yang bersesuaian.
Menjadikan startup capital bagi para belia dan lepas graduan yang dapat memberi peluang kepada mereka untuk menggunakan teknologi moden dalam industri tanaman. Meneroka idea-idea baru yang lebih kreatif meskipun dari luar negara dan mengambil amalan-amalan terbaik ataupun best practices yang efektif dan bersesuaian. Meneliti kesan ekonomi terhadap inisiatif transformasi digital serta memantau kemajuan ekonomi digital adalah penting untuk dititikberatkan melalui strategi nasional yang komprehensif. Untuk memperbaiki strategi sedia ada serta mencadangkan alternatif yang lebih baik dalam pelaksanaan dasar kerajaan baginda. Terdapat pelbagai peluang dari kluster industri yang patut kita teliti dan dengan lebih mendalam, terutamanya dalam sektor-sektor seperti industri farmasutikal, halal, Islamic banking dan takaful. Pelaksanaan projek kerajaan diberi tumpuan dan pemantauan dan memberi bantuan yang sewajar pada agensi-agensi yang bertanggungjawab dalam memastikan projek-projek itu berjalan dengan lancar. Usaha membantu usahawan tempatan untuk berjaya dan potensi kawasan luar bandar menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi antara perkara yang disentuh dalam usul menjunjung kasih wakil-wakil yang dilantik dari daerah-daerah. Kajian perlu dijalankan yang bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mendorong kejayaan usahawan muda tempatan dalam perniagaan industri kecil dan sederhana IKS di negara kita. Pihak berkenaan perlu juga memberi tumpuan kepada kemajuan-kemajuan di luar bandar yang berpotensi menyumbangkan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Menerapkan kaedah turun padang sebagai mekanisme bagi mendapatkan input-input yang tepat, terutama sekali hal-hal kesejahteraan rakyat. Usaha-usaha yang berterusan bagi mempertengahkan para pengusaha-pengusaha tempatan perlu dipertingkatkan dengan menganjur acara-acara peringkat nasional, serantau maupun antarabangsa. Perluasan sektor-sektor yang lain seperti pertanian, makanan, kawangan, pengangkutan, pelancongan, penapisan minyak dan gas hiliran adalah strategi yang bijak dalam memastikan kestabilan dan kelestarian ekonomi kita. Penyediaan ekosistem perniagaan digital yang kondusif adalah perlu bagi mengimbangi keperluan pengguna seperti mana yang digariskan di dalam Plan Indo Ekonomi Digital 2025. Meningkatkan perekonomian melalui pengusaha tempatan dan golongan-golongan tertentu serta mewujudkan peluang-peluang pekerjaan. Satu kampung, satu produk, satu K, satu P boleh membangkitkan sosioekonomi kampung. Dalam jangka masa panjang, program ini bukan sahaja boleh mengganti input, tetapi juga boleh dikembang luaskan kepada pasaran ekspor dan boleh membantu ekonomi negara. Kita perlu libat urus dengan penduduk kampung, merancang projek-projek khususnya, melibatkan pelaksanaan. Contohnya, projek untuk tanah-tanah mereka yang terbiar. Meningkatkan usaha untuk menanai amanah ini dengan bekerjasama bersama-sama pihak-pihak yang berkepentingan dari sektor kerajaan dan swasta. Dewan menangguhkan sidangnya petang tadi dan akan disambung esok Khamis 29 Februari pukul 9.30 pagi. Orang ramai boleh mengikuti rakaman persidangan harian melalui saluran RTB Perdana dan RTB Sukma Indra pada pukul 9 malam bagi rakaman sesi pagi dan diikuti lagi pada pukul 11 malam bagi rakaman sesi petang. Laporan harian juga boleh diikuti melalui laman sesawang rasmi Majlis Mesyuarat Negara
di www.majlis-mesyuarat.gov.bn. Kerjasama pertahanan dan keselamatan maritim semakin mendalam antara negara Brunei Darussalam dan Jepun. Kembali selepas ini, teruskan bersama Berita Perdana. Negara Brunei Darussalam dan Jepun sejak 40 tahun yang lalu telah menyaksikan banyak pertukaran antara rakyat dalam pelbagai bidang termasuk perniagaan, pelancongan, kebudayaan, penyelidikan dan pendidikan. Pelbagai program pertukaran termasuk rancangan kapal belia Asia Tenggara dan Jepun Siam dan rangkaian pertukaran pelajar dan belia Jepun Asia Timur Genesis turut diperkembangkan. Perkara itu dijelaskan oleh Duta Besar Istimewa Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam pada majlis resepsi sempena sambutan Hari Keputeraan Kebahadulian Bahamulia Maharaja Jepun ke-64. Majlis diadakan semalam di sebuah hotel di Gadong. Mewakili Kerajaan Kebahadulian Mahamulia yang berhormat, Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Tuanan terutama Maida Toru juga menambah kerjasama pertahanan dan keselamatan maritim semakin mendalam antara kedua-dua negara yang membawa kepada permulaan dialog dasar pertahanan Jepun Brunei tahun lalu dan juga pertukaran antara pihak berkuasa maritim. Dua pelajar Universiti Teknologi Brunei UTB berpeluang melanjutkan pengajian bagi semester tahun akhir ke Republik Turki. Sepanjang pengajian nanti, Dayang Siti Sarah binti Haji Jamaluddin dan Dayang Syafiqah Nazira Suhaimi diberi pendedahan dan akses kepada pelbagai sektor berkaitan bidang pengajian masing-masing. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turki. 93 pelatih program pembangunan belia tahun 2023 menamatkan sesi latihan selama 9 bulan di Pusat Pembangunan Belia. Pagi tadi diadakan majlis pragraduasi bagi para pelatih di Pusat Pembangunan Belia, Kampung Tanah Jambu. Penyampaian sijil dan anugerah disempurnakan oleh Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin, Setiausaha Tetap Kebeliaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ia menandakan peralihan program yang akan diikuti oleh para pelatih iaitu program penempatan kerja di agensi-agensi kerajaan dan swasta selama 3 bulan. Kempen Derma Darah Kebangsaan 2024 sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40 diteruskan hari ini bagi daerah Tutong. Kempen berlangsung di Dewan Seri Kenangan Jabatan Daerah Tutong. Menyertai kempen Pengeran Muhammad Amir Rizal bin Pengeran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sebanyak 44 pain darah berjadi kumpulkan dalam usaha meningkatkan dana darah negara. Bagi menyemai rasa patriotisme yang mendalam dalam kalangan belia, taklimat peranan belia dalam pembangunan negara, anjuran Perpustakaan Universiti Brunei Darussalam UBD diadakan petang tadi di ruang bicara Minda Perpustakaan UBD. Hadir Dr. Awang Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Taklimat motivasi ini antara lain bertujuan menekankan kepentingan daya tahan, integriti dan kepimpinan berwawasan dalam mengemudi negara Brunei Darussalam ke arah kemajuan dan kejayaan yang berterusan.
berumur selama 6 bulan. Lepas itu kefahaman mengenai isu perkahwinan, perceraian, pembatalan dan rojong antara pengisian taklimat mengenai perkahwinan, perceraian, pembatalan dan rojong orang-orang Islam. Diadakan pagi tadi di Dewan Kediaman Rasmi Pegawai Daerah Tutong, taklimat dianjurkan bersama oleh Majlis Perundingan Mukim Pekan Tutong dan Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong. Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Taklimat disampaikan oleh Awang Azmil bin Haji Haris, Penolong Pendaftar Mahkamah Rendah Syariah Bandar Seri Begawan, dan Awang Muhammad Arif bin Haji Sabtu, Penolong Pendaftar Mahkamah Rendah Syariah Daerah Tutong. Taklimat turun menyentuh mengenai perkahwinan, pendaftaran perkahwinan serta jenis-jenis perceraian atau pembubaran perkahwinan dan rojong dalam Undang-Undang Keluarga Islam 217. Dia memandang RM500,000 ke atas di 3 daerah itu juga. Tapi base-nya yang bahannya 16 pelajar dan 13 guru dari Sekolah Arab Temburong menerima sijil dan cenderamata dalam Majlis Penganugerahan Penilaian Sekolah Rendah PSR bagi sana 6 tahun 2023. Majlis diadakan pagi tadi di Dewan Sekolah berkenaan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, Pengarah Pengajian Islam. Majlis diserikan dengan persembahan patriotik dan lakonan oleh para pelajar sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40. Majlis antara lain bertujuan menghargai usaha dan kejayaan para pelajar serta guru di samping menyuntik semangat pelajar yang akan menduduki PSR tahun ini. Kementerian Pendidikan melalui Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat dengan kerjasama Sekretariat Tetaman Power Planning and Employment Council MPEC dan Job Center Brunei JCB hari ini mengadakan acara Pathway to Employment. Ia berlangsung di Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat Rancangan Perumahan Negara Lambakanan. Program diisikan dengan pembentangan mengenai peluang pembelajaran sepanjang hayat yang ditawarkan termasuk perkhidmatan bimbingan kerjaya dan inisiatif di bawah MPEC serta JCB. Meningkatkan kesedaran di kalangan para pencari kerja mengenai dengan inisiatif-inisiatif kerajaan atau laluan-laluan yang boleh membantu mereka mendapatkan pekerjaan. Okey, para pencari kerja juga ada berpeluang untuk memohon pekerjaan melalui aktiviti walk-in interview dengan syarikat-syarikat tempatan yang menawarkan jawatan-jawatan kosong. Primary Care Medical Facility PCMF British Forces Brunei petang tadi menganjurkan seminar profesional mengenai pemahaman autisma dengan penerokaan lanjut untuk menyokong anak-anak autistik dalam penjagaan kesihatan dan pendidikan. Seminar diadakan di Pusat Komuniti Chit Chat di Garrison Tentera British Seria. Hampir 140 orang dari pelbagai agensi menghadiri seminar. Dalam menyokong Semata Brunei, PCMF Seria juga mengadakan jualan amal dan sumbangan barangan pendidikan selain mempromosikan Minggu Meraihkan Neurodiversity dari 18 hingga 24 Mac 2024. To share our experiences and to have a unified approach of how we manage and deal with children with autism who really struggled in day-to-day life, because of the stigma. So it was a really great pleasure to be here and share some of the things that we all think together in the same way about how to help autistic children. Pendaftaran bagi mendapatkan keputusan peperiksaan sijil Sekolah-Sekolah Rendah Ugama SSSRU tahun 1444 Hijrah 2023 melalui perkhidmatan pesanan ringkas SMS akan dibuka esok 29 Februari pukul 10 pagi. Kementerian Hal Agama melalui bahagian peperiksaan Jabatan Pengajian Islam selaku urus setia Lembaga Peperiksaan Pelajaran Agama Brunei dalam siaran medianya memaklumkan
Calon peperiksaan, ibu bapa atau penjaga yang ingin melanggan perkhidmatan tersebut bolehlah menaip KHEU jarak REG, jarak nombor pusat peperiksaan, jarak nombor indeks calon dan hantar ke 888555 bagi pelanggan DST atau 38666 bagi pelanggan progresif atau 39966 bagi pelanggan Imagine. Pendaftaran yang berjaya akan dimaklumkan melalui SMS tanpa sebarang kos. Pelanggan akan dikenakan caj bayaran RM1 bagi setiap keputusan peperiksaan SMS yang diterima. Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut hubungi MacTel melalui email ke kheuresults@macbrunei.com. Pintu masuk dan tempat penurunan dan pengambilan pesakit di pintu lobi utama Hospital Suri Sri Begawan Kuala Belait akan ditutup sementara bermula hari Jumaat 1 Mac 2024. Kementerian Kesihatan dalam siaran medianya memaklumkan penutupan sementara itu dilaksanakan sehingga kerja-kerja membaik pulih selesai. Dalam pada itu, penurunan dan pengambilan pesakit ditempatkan sementara di pintu masuk lobi Blok Perempuan dan Kanak-kanak Blok R Hospital. Maklumat lanjut hubungi talian Darussalam 123 atau layari laman sesawang www.moh.gov.pn. Jalan susur di Jalan Kebangsaan menuju Jalan Pusat Dakwah Berakas ditutup sejak 26 Februari lalu sehingga kerja-kerja pembaikan selesai dilaksanakan. Penutupan bermula pukul 8 pagi hingga 10 malam. Menurut Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan, penutupan adalah bagi kerja-kerja pembaikan paip pembetungan bawah tanah di jalan berkenaan. Sebelum itu, para pengguna jalan berkenaan dinasihatkan untuk mematuhi papan tanda arahan serta had laju yang ditetapkan.